Okey, tadi kita berada di bawah cerita pasal yang extension bilik air kan. Sekarang ni Arun nak lompat ke segmen otomotif segmen kereta Okey, jom. Kita ke segmen kereta. Tapi sebelum tu yang tadi Arun kata yang pasal wire water jet tu kan. Okey, Arun cerita sikit pasal wire water jet tu sebelum kita cerita pasal kereta ni apa yang berlaku pasal kereta ni. Okey. Nampak tak apa yang yang Arun kata sorry lah tak sempat nak belajar korang pasal tip nak salin wire ni, kenapa perlu salin wire kan. Okey, cerita ni water jet ni sebetulnya dah lama simpan kan. Benda ni sebenarnya Abang Ipar saya bagi, pada asalnya saya pinjam. Kemudian dia kata tak apalah, ambil lah. Dia halal lah, dia bagilah, dia beli yang lain. Dia kata kan, memandangkan yang ni pun model yang lama dan model yang pressure dia boleh pakai je kan. Dia beli yang model yang betul-betul untuk construction lah kan. Jadi yang ni Arun boleh pakai lah kan. Tapi masa dia bagi tu pun condition pun tak apa cantik. Dengan ada leaking sikit, wire dia pun ada masalah sikit kan. Tapi bila lama Arun simpan, lebih kurang dalam tak silap Arun daripada 2012 kan. 2012, 2020, berapa lama tu kan. Bila Arun buka je, tengok-tengok, pasang-pasang tak hidup kan. Pelik juga kan. Bila tengok check wire dia dah crack. Nampak? Wire crack. Memang tak boleh buat apa kalau wire macam ni. Dia crack, dia dah touch satu sama lain. Nampak dia punya ni, dah crack. Dia dah naik macam ada biru-biru sikit kat dalam kan. Nampak? Ni. Dia dah habis dah, rosak dah, dah pecah-pecah dah kan. Mau tak mau kita kena saling dia lah. Walaupun yang atas nampak macam okey je, tapi yang bawah dah tak selamat kan. Mungkin dulu dia ada bergeser di mana-mana kan. Sebab ada juga yang luka. Wire ni kan ada yang luka. Jadi tak selamat nak guna. Harus salin lah. Ni proses menyalin tu pun boleh tahan jugalah. Nak kena buka kat dalam ni kan. Itu minta maaf lah, harus tak belanja korang sebab pada masa ketika itu harus seorang diri kan, tak ada orang nak bantu ambil kamera kan. Jadi minta maaf lah yang tu Okey, kita lompat ke pasal kereta ni Okey, kereta ni sebenarnya cerita sebenar pasal kereta ni masa Arun dapat daripada owner dia. Dia cerita kereta ni, cerita dia masalah dia terlalu lama ni, cerita ni berlarutan lebih kurang hampir-hampir setahun daripada cerita dia mula dia rosak kan. Betul tak ya? Bukan dekat-dekat setahun. Daripada mula dia rosak kan. Tapi Arun ambil kereta ni sebelum PKP kan. Maknanya dah bulan-bulan dah dekat rumah owner tu, dia dah tersadai kat situ, dah tak tahu nak buat apa kan. Jadi owner pun minta tolong Arun lah jenguk-jenguk kereta dia, sebab dia pun tak berani. Dia jumpa pomen ni, pomen tu cakap itu. Dia jumpa pomen yang itu, pomen itu cakap yang ini kan. Dia pun jadi pening. Sampai 3-4 pomen dia pergi repair kan. Memang dia jadi pening. Dia yang masa Arun jumpa, masa Arun check kereta ni dia semput kan. Walaupun dia dah pergi ke satu bengkel tu pun dah tolong dia tukar distributor yang baru ni, distributor asal dia kan. Bengkel tu pun dah tukar distributor yang baru kan. Sebab bengkel tu mungkin dia suspect ada masalah api dan stop. Memang ada berlaku begitu. Aku tak nanti kan yang apa yang buat kan. Besar kan. Dia besar kan. Itu yang wawas sikit. Dan ada masalah marking lah dekat sini. Yang betul marking ni makin gila ni kalau tengok ni kan. Dan kata yang daripada bengkel ni, daripada yang lama pun dah gila dah marking dia. Tengok. Ada pula sini nombor 1, nombor 2. Kan? Mana betul? Dia distributor, dia lawan arah jam. Sinilah nombor 1. Sinilah nombor 3. 1, 3, 4, 2. Dia punya sistem dia kan. 1, 3, 4, 2. Lawan jam. Tapi macam mana pun, walaupun dia tulis marking salah, tapi tak kisahlah. Yang penting di mana kedudukan wayar panjang pendek dia masuk piston nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, yang tu betul. Itu tak apa kan. Masuk walaupun marking dia, cara marking terbalik kan.
Kalau makin terbalik tak mengapa. Yang penting cara pasang betul kan. Itu je lah. Yang ni tak ada masalah yang betulnya kan. Okey, yang jadi halnya walaupun yang ni dah besar, dia tetap semput kan. Apa yang ni dia terpaksa tinggikan dia punya timing dia kan. Jadi dia sampai ini akhirnya tinggi lah kan. Dia kontinuous stable lah kan. Bila arus dry dia masuk kereta tu kan. Arus rem dia. Rem dia bunyi lain. Tak tahu. Kan? Dia ada macam sangkut-sangkut sebu-sebu sikit kan di pertengahan RPM tu kan. RPM 2000-3000 tu dah rasa dah boleh tahu dah kan. Dah boleh agak. Mesti ada masalah lain kan. Bila enjin idle, masa tu RPM dia tinggi. 1300 kalau tak Aro tak silap lah. Masa tu kan. Tu Aro tengok yang macam ni susah nak check. Aro kata kalau 1300 ni payahlah nak check kan. Tapi tak apalah. Aro cuba je ke. Aro masuk gear. Bila masuk je gear D kan. Pada masa ketika itu. Masuk je D. Aro dah dapat dah satu penyakit lagi kereta ni. Gearbox dia dah kena. Tahu macam mana dia boleh kena? Masuk je gear D, dia bunyi lalat. Kan? Tapi tak apalah yang bunyi lalat tu. Aro ketepikan dulu lah. Yang penting sekarang ni bukan masalah gearbox. Tak apa, biar ketepikan dulu yang gearbox tu. Yang nak tahu cerita ni, kereta ni masalah semput sebab apa kan? Okay, jadinya pada masa tu Aro masuk je gear D kan? Tapi Aro tak tekan brake, Aro gunakan handbrake kan. Handbrake dia, tapi kebetulan juga owner dia tahu handbrake dia ada masalah. Dia ada sendal batu-bata kat belakang kan, supaya kereta tak bergerak kan. Jadinya masuk gear kan. Masuk gear, batu-bata pun sendal kat depan lah untuk selamat kan. Masuk gear, dia ada sengguk-sengguk sikit dengan bantuan handbrake lah. Dia jadi sengguk-sengguk. Sepatutnya dia tak akan sengguk tau kereta bila masuk gear. Masuk gear dia mesti okey, baik reverse ataupun ke depan kan. Sama aja mana-mana kan. Tarik sama ada reverse ataupun ini pakai auto reverse ataupun ke depan dia tak akan sengguk. Dia park macam tu, dia idle, dia maintain dia. Tapi dia akan turun sikit aja kan. Tapi kereta ni dia masuk gear dia jadi semput. Lepas tu Aro test lagi satu lagi kan. Sebab Aro tahu dia kereta ni jarang-jarang masalah berlaku. Dia boleh disebabkan oleh kita panggil dia punya power inilah ni yang mesin ni nak tunjuk ni. Aro pun tak tahu nak cakap apa ni. Ada setengah orang panggil ni adalah master pump kan. Ada setengah orang panggil ni adalah brake servo kan. Dia ada masalah di sini. Memang betul lah dia ada masalah kan. Tapi sebelum tu Aro nak cerita dengan orang sebelum Aro dapat tahu masalah sebenar dia adalah berpunca di situ kan. Okey, yang cerita dia tekan je brake dia jadi makin teruk kan. Okey, tak apalah. Masalah dah tahu dah. Aro pun dah boleh agak dah apa cerita kereta ni kan. Kereta ni sebenarnya dia bukanlah berpunca daripada masalah api. Mungkin juga distributor ni ada masalah, ada hal kan. Tapi kita tak tahu kan. Jadi Pomen tu dah tukar yang baru secara tak langsung, dah membantu Aro lah. Tak perlu cek ni lah kan. Terima kasih lah pada Pomen tu. Abang Pomen kan, terima kasih lah. Dia dah membantu Aro, dia dah tukar yang baru kan. Jadi Aro tak perlu cek lagi yang ni. Senang kerja kan, orang kata kan, senang kerja. Sebab tu Pomen dia suka tukar-tukar macam tu lah. Dia tak suka repair ni susah. Jadi satu kerja. Okay, jadinya Aro tak perlu check lagi yang ni kan. Jadi senang kerja, betul tak? Sebab tu lah Pomen dekat luar sana dia nak mudah kerja kan. Dia tak mahu repair ni, susah kan. Jadi tukar baru. Bila tukar baru kita dah tahu, kita dah menyendangkan kerja kita untuk buat spot check kan. Sebab dia masalah berangkai. Kereta ni memang serius Aro kata dia masalah yang berangkai-rangkai kan. Usik satu ada yang lain. Usik lagi, jumpa lagi yang lain kan. Aro cerita satu-satu apa yang jadi cerita satu ke satu sehingga kan Aro sendiri pun banyak kerja lain lagi nak buat. Aro terpaksa hold dulu kereta ni kan. Sehinggalah hari ni baru Aro ada peluang balik nak tengok balik dia kan. Bukan Aro tak buat langsung kereta ni, Aro dah buat dah sikit-sikit. Nanti Aro tunjukkan korang apa yang Aro dah buat dan apa yang Aro belum buat ya. Okey. Selesai yang pasal masalah api dia, maksudnya masalah api dah settle, tak ada masalah dah kan sebab dah tukar baru kan. Maksudnya api memang okey lah kan. Jadinya dia punya carburetor dia kan. Sorry lah, kereta ni Aro dah cabut. Okey. Sekejap, dulu tu ya Aro ambil carburetor dia.
Okey. Yang ini adalah dia punya carburetor dia ya. Okey. Bila Aru check dia punya carburetor dia ada problem kat sini, kat spring ni. Spring ni dia ada masalah. Dia ada sangkut. Kan? Dekat pump ni kan. Ada masalah. Jadi Aru dah repair dah pump dia. Masalah spring dia dah okey kan. Dia sangkut okey, tapi Aru percayalah bila ada masalah macam ni kan. Kalau semput-semput ni, sebu-sebu ni kan, dia akan kacau carburetor, betul tak? Jadi carburetor dia akan kotor. Jadi Aru pergi cari carburetor cleaner yang spray tu kan. Aru buat cleaner. Dia boleh kotor kan. Selesai isu carburetor kan. Masalah carburetor. Okey. Yang bahagian brake tu, pun Aru detect brake punya masalah dia adalah berpunca daripada master pump dia kan. Master pump dia pada asal dia yang Aru tahu tu, okey, ni dia. Ni dia yang asal dia. Ya. Macam mana Aru tahu kan? Aru nak tahu tak, Aru mudah je. Aru cabut dia punya hose dia yang datang daripada apa ni, carburetor kan. Bukan carburetor, daripada dia punya extractor dia. Extractor injection untuk minyak punya kan. Sambungkan situ. Sambungkan ni. Tutupkan dengan skru kan. Tutupkan dengan skru maknanya dia tak ada kacau dia punya udara sini dengan enjin kan. Bila Aru tekan brake, tak ada lagi masalah sengguk-sengguk kan. Settle masalah tu. Sengguk-sengguk tu tak ada kan. Maksudnya memang benda ni punya angkara lah kan. Tapi benda ni pada asalnya Aru nak check dia memang cukup susah. Aru tak tahu dekat mana dia punya leaking. Sama ada Aru semua boleh suspect dekat batang sub dia dekat sini kan. Ingatkan sub punya pasal lah. Sub punya angkara lah kan. Rupa-rupanya bukan sub ni punya angkara. Aru dah taruh cantik-cantik, pakai siap-siap pakai apa tu, silikon kan, geri silikon taruh kan, nak bagi dia punya kemas betul-betul kan. Bila Aru tekan je brake, pelupuk dia bunyi kan. Rupa-rupanya dia ada crack lah dekat sini. Di sini dia ada crack, kemudian dia ada lubang kan. Tapi lubang dia kecil sangat. Dekat sini dengan sini crack kecil. Sebab tu dia ada peluang untuk udara kacau masuk dekat dalam ni yang mengganggu sistem pembakaran dekat dalam sana kan, yang untuk piston nombor 4. Dia pergi pada nombor 4 punya piston kan. Dia kacau piston nombor 4 kan. Itu yang jadi sebu-sebu je enjin ni. Inilah punca masalah. Aru try dah welding. Aru masuk pun tak boleh agak. Ada juga kena agak. Aru try welding kali kedua kan. Kena juga. Last Aru tinggal ni, Aru terus beli baru kan. Terpaksa lah. Kebetulan pula owner pada masa tu dia suntik duit dalam RM300 kan. Okay, boleh lah beli. Yang ini punya cerita kan. Tukar dia kan. Itu selesai kan. Tapi walau bagaimanapun pun Aru try kat welding kali ketiga. 3 kali Aru welding benda ni. Tolong owner kan. Yang ni dia, kalau in case dia kena kat sana, dia boleh buat spare lah benda ni. Aru dah tolong welding dan Aru dah masuk silikon sekali kat dalam. Ni untuk buat spare je lah. In case akan datang kalau owner kena lagi masalah ni, dia ada spare kan. Ni jarang-jarang berlaku ni. Masalah apa orang panggil main punya pump ya, master pump ni. Biasa jarang-jarang orang kena masalah ni kan. Okay, yang tu tak jadi hal lagi. Bila Aru tukar je, orang main kat sini ya cameraman. Okay, masa Aru nak tukar benda ni kan, ada lagi Aru dapat lagi satu masalah. Aru buka aja benda ni kan, ada keluar leaking minyak brake dekat belakang kan. Sudah Aru kata, ini apa benda pula ni kata. Tolong kan, pada ketika tu Aru dah suspect dah. Master pump punya piston brake ada masalah kan. Memang betul. Aru tarik aja, dia dah berkarat dah dekat dalam dia tu. Dengan dia punya OC dia tu pun, getah dia pun dah makan kan. Tapi nak buat macam mana? Kebetulan juga Aru ada spare untuk kereta Wira Aru yang kat belakang tu kan. Wira hijau yang belakang tu. Aru cadang Aru nak tukar piston master pump abang ni Aru punya kereta Wira punya apa? Master pump punya piston kan. Tapi sebab dia nak pakai dulu, tak apalah, salinglah untuk dia punya dulu kan. Bagilah kat dia kan. Okey, pasang, settle masalah ini kan. Selesai masalah ini kan. Tapi masa kereta ni Aru bawa pergi sebelum Aru buka-buka ni kan, Aru test drive kereta ni 2-3 hari Aru test drive sebab nak tahu dia masalah dia. Dia bawa dia macam mana tahap leaking dia kan, yang bunyi lalat dia kan.
Pada masa tu Aru kira ni kalau tak repair pun tak apalah, ni orang boleh pakai lagi lah 6 bulan ke setahun sebelum turun gearbox kan. Owner pun boleh jimat kan. Itu yang Aru fikir pada ketika tu kan. Tapi masa Aru test tu brake pump belakang bocor. Mungkin sebab kereta dia dah ada motor belakang pusing ya. Ini biasalah budak-budak kampung ni kan. Tak tahulah dia orang ni. Susahlah nak cakap ping-ping hon-hon sana sini kan. Ronda-ronda. Ronda-ronda pun nak ronda-ronda je lah kan. Janganlah buat-buat bising dalam kampung kan. Menyusahkan orang. Itu boleh cerita hari malam lagi. Kalau hari siang ni tahanlah sikit kan. Minta maaf lah banyak-banyak mengomen sekejap Okey. Yang kita berbalik semula cerita tentang sekejap dah jadi lost sekejap sebab diganggu punya pasal tadi. Sekejap Aru cari apa nak cerita tadi. Apa tadi dah sedih. Orang pun tak ingat. Okey, tak apa, lupakan itu. Sambungkan tu kan. Okey, betul. Yang pasal brake belakang bocor kan. Brake belakang sebelah kiri belakang kan. Sebelah kiri belakang dia ada masalah brake bocor kan. Tapi sebelum kita cerita brake bocor tu, yang kereta ni punya tak habis ke cerita kan. Pasal semput-semput tu ada pun mungkin suspek ada masalah marking timing belt tak betul kan. Okey. Tapi pada orang ramai sini tapi sayang, pada ketika Aru nak check marking atas boleh check, marking bawah Aru nak check, Aru tak boleh buka tayar dia. Tahu sebab apa? Ini punya angkara. Ni punya angkara. Dia orang tengok ni sekejap. Tunjuk terus. Tunjuk senang. Okey, dia punya masalah dia adalah lock nut yang dia bagi, extension dia yang dia bagi ni untuk buka ni, dia dah loose. Nampak? Loose. Ni sebab benda ni diikat kuat tau. Bila Aru twist dia lompat tau. Dia lompat kan. Jadi benda ni memang tak boleh pakai. Dah satu kerja pada Aru pula. Kan? Terpaksa tak pasal-pasal Aru kena buat baru punya. Aru pakai yang ni. Bayangkan korang Aru buat baru punya soket extension baru ni. Macam ni kan. Aru buat yang ni saiz 12 tau. Aru buat saiz 13 pakai benda ni. Yang ujung ni Aru keluarkan saiz 13 tau. Ni dia hasil dia. Pakai grinder je dengan welding pada nut kan. Ni hasil dia. Yang Aru dapat. Ni Aru modify sendirilah pakai. Kemudian baru Aru boleh buka dia. Boleh twist dia, boleh buat kerja. Nampak? Baru dia ngam fit baru boleh buka. Tapi malangnya kan. Malangnya masa Aru nak buka yang belakang ni kan. Yang belakang ni punya cerita. Tak tahu ada lagi ke tak ada. Ada. Ada satu nut. Memang betul-betul degil nut ni kan. Dia duduk kat sini. Ni nampak? Aru pun dah tukarkan dia. Ni kan. Ni kat sini. Nampak tak apa yang berlaku? Sebab Aru masuk soket yang baru Aru pun kan, dia lompat juga. Kan? Takkan Aru nak buat yang 14 pula. Lebih punya kerja lah kan. Takat sekali punya boleh lah kan. Satu biji ni memang mengada-ngada. Aru terpaksa welding. Welding, kemudian ketuk bagi lepas kan. Ni tengok ni. Ni welding, ketuk bagi lepas dia kan. Alhamdulillah lah dia dapat berjaya dilepaskan kan. Okay, bila dapat dilepaskan tu, Aru pun buka lah drum dia. Nanti Aru sambil Aru cerita ni, Aru akan tunjuk dia punya gambar lama tu kan. Aru buka drum dia tu. Bila Aru buka drum dia, tahu tak apa yang berlaku? Kat dalam tu, cukup teruk. Dia punya kotor dia berabuk macam-macam lah. Memang teruk betul lah kat dalam tu kan. Dia berabuk apa semua. Lepas tu dia berminyak, greasy orang kata kan. Lepas tu hitam kolot lah. Memang nak kena servis total betul-betul kena servis. Lining dia pun habis berminyak dah kan. Orang tak boleh pakai punya kan. Aru terpaksa cuci cantik. Kemudian Aru masuk pump baru kan. Bila Aru masuk pump baru kan, dah tentulah Aru nak adjust dia punya handbrake. Sebab handbrake dia kat dalam dah terlalu tinggi, tahu tak?
Aru nak adjust dia punya handbrake kan. Bila Aru nak adjust handbrake, bermaksud Aru kena buka je sebelah sana, betul tak? Bila Aru buka je sebelah sana, tahu apa jadi? Masa nak adjust handbrake tu, kan? Yang sebelah sini Aru dah try adjust dah dia punya handbrake kan. Bila Aru nak buka je sebelah sini, rupa-rupanya pam yang sebelah sini pun dah kena kan. Kena juga, dia dah ada leaking dah. Dengan kotor dia pun sama juga dengan yang sebelah sana kan. Tapi yang sebelah sini punya bilik pam Aru tak tukar baru lah. Aru servis je. Kemudian Aru pergi cari Aru punya lama-lama punya spare part, ada yang cantik-cantik lagi dia punya OC dia kan. OC dia masih cantik, Aru pakai masuk balik kat dalam dia kan. Jadi owner pun boleh jimat lah kan. Kita nak jimat pun kena, mana yang boleh jimat Aru tolong lah owner ni kan. Mana yang tak boleh lah kan. Sebab buat sementara waktu, bila owner dah ada duit banyak nanti dia nak tukar, dia tukar lah kan. Tapi pada ketika buat yang ni kan, absorber dia kong, absorber dia kong, tak tahu Aru ada simpan lagi tak ada simpan, dah kena jual bersih buruk. Ada lagi ni absorber lama dia. Aru dah tukar dah yang lain sebelah dekat kat dalam tu. Dah buat dah. Nampak? Apa benda ni? Patutlah Aru bawa itu hari kereta aja. Tengoklah. Dah bocor, dah teruk dah. Kan? Memang totally tak boleh pakai dah kan. Nasib baik Aru ada spare. Jadi Aru ambil lah Aru punya Wira punya spare kan. Bagilah kat dia. Jadi isu dia punya absorber selesai lah kan. Absorber dia selesai. Masa Aru nak adjust handbrake ni, korang tahu apa berlaku. Masa nak adjust handbrake ni, Aru betul-betul menyumpah pomeng yang buat kereta ni kan. Memang Aru betul-betul marah punya. Korang tahu apa tahu? Memang betul-betul tak puas hati kan. Ada pula dia boleh pasang tali handbrake yang baru dekat sebelah sini kan, tak ngam dengan yang sebelah sana. Dia tak tahu dia ambil mana punya saiz. Dia panjang sebelah tau. Bila Aru adjust je, Aru pelik. Kenapa tarik handbrake kat sana dia jadi sengit? Dia kan ada plate macam tu, cantik, lurus kan. Sepatutnya bila handbrake tarik dia akan tarik cantik macam tu. Dia tidak, dia tarik gini macam ni. Ataupun dia tarik macam ni kan. Tapi untuk kereta ni dia tarik macam ni. Maksud yang sana pendek, yang sini panjang kan. Ni sudah Aru kata ada masalah. Nak pusing lagi. Okey. Maksud dia ada masalah tali handbrake kan. Yang sebelah ni panjang. Jadi tak nak Aru terpaksa adjust bawah kapet dia kan. Aru larikan sikit bawah kapet dia. Tarik adjust lah sikit bawah kapet dia, slip mana-mana bagi dia jadi sama rata lah. Maknanya bila orang tarik handbrake dia akan pergi sama. Cantik kan. Kita tengok dia punya isu dia. Sebab tu kereta ni jadi banyak cerita, banyak kerja kan. Okey. Ni satu masalah. Maknanya yang belakang punya isu memang Aru dah selesaikan. Masalah brake dia Aru dah selesaikan. Cuma tinggal nak buat bleeding saja kan. Tapi bleeding tu tunggulah dia siap overhaul semua kan. Okey. Kereta ni pun memang Aru dah beli dah, siap dah beli barang semua untuk pengetahuan owner. Owner pun boleh tengok Aru dah beli dah dia punya barang dia untuk overhaul. Dan untuk gearbox dia dah ada. Piston ring dia pun dah ada. Conrod bearing dia pun dah ada. Dia punya mounting punya bawah pun dah ada ya. Minyak hitam dekat depan sana yang baru. Minyak gearbox pun dah ada beri, filter semua dah ada. Timing belt pun dah ada ya. Memang Aru dah beli dah. Dia punya barang-barang ni semua dah ada dah kan. Dengan duit yang owner dah bagi sikit-sikit selama 3 peringkat bertotalkan dalam RM700 macam tu lah. Tapi seriously Aru cakap memang duit yang sebanyak itu kan, Aru beli barang dia saja. Aru tak ambil satu sen pun. Malah Aru terpaksa tambah lagi kos lain kan. Aru kena keluarkan duit sikit lagi sebab ada barang yang tertentu Aru terpaksa tambah duit Aru sendiri kan. Takkanlah Aru nak minta lagi dengan owner kan. Tak patutlah, kereta pun tak siap lagi kan. Tapi tak apalah, Aru beli, tambahlah sikit duit Aru beli barang-barang ni kan. Macam beli horn dia, beli silikon, beli apa kan. Adalah sikit-sikit barang tu kan yang Aru terpaksa keluar Aru punya kos sendiri kan. Jadi yang ni cerita isu ni selesai. Kita balik ke depan pasal cerita enjin ya. Okey, sebelum tu minta maaf, Aru bercadang yang sebetulnya Aru bercadang nak sambung segmen ni daripada mesin bawa ke pembinaan, bawa ke kereta, kemudian bawa pada hasiat dan petua kan.
Tapi minta maaf lah, yang ini Aru terpaksa asing kepada slot petua, betul-betul petua punya slot kan. Mungkin yang ni Aru upload secara berasingan lah. Yang ni ya, tak dapat nak upload sekali. Minta maaf. Ya, sebab banyak sangat, nanti korang pening. Korang tak faham nanti. Kan? Lompat sana, lompat sini, sampai 4 kali lompat sekarang tak tahu jadi apa kan. Jadi kereta Huawei lah ni kan. Okay. Hek pun boleh tengok dekat belakang hek dia. Nampak? Okay. Hek dia pun Aru dah tangga dah siap dah. Cerita dia kenapa Aru perlu tangga hek dia ya. Kenapa Aru perlu tangga hek dia, kenapa dia perlu buat top overhaul adalah disebabkan tunggu sekejap ya, Aru ambil satu dia punya alat dia. Okay. Untuk ketahuan semua orang Aru takkan suka-suka sentuh kereta orang, Aru takkan suka-suka buat top overhaul kereta orang, melainkan Aru betul-betul pasti kereta ni perlu buat top overhaul. Macam mana Aru nak tahu dia perlu buat top overhaul, tak perlu buat top overhaul Kita test dia punya pressure piston ya. Jangan pomeng suka-suka aja. Memang kita tahu kan, kita semua pomeng boleh tahu kereta ni perlu buat ke tak perlu buat kan. Tapi untuk kepastian kan, supaya semua orang puas hati, kena adalah alat ni kan. Aru test pakai alat ni. Nombor 1 dia kira okey lah. Tapi macam mana okey tak okey pun, pada Aru pada tahap pressure 115 hingga 120 itu tak cantik ya. Dia mesti lebih pada 125 baru cantik. Dia punya reading untuk kereta ni ya, nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia semua berada pada sekitar 115 ke 120 dia pressure dia kan. Tapi malangnya nombor 4, piston nombor 4 dia berada di bawah 90 pressure. Memang teruk kan. Aru tahu sebab apa? Sebab dia kena kacau ni. Ini punya pasal. Yang ini kacau dia. Yang tu menyebabkan piston dia nombor 4 jadi masalah. Biasa banyak kereta kena nombor 4 kan. Nombor 4 memang banyak kereta kena. Sebab apa? Satu sebab itu. Satu lagi sebab masa orang setting nak pasang buff dekat head, nak kena pandai tau setting dia. Nak kena pakai pisau tepek ni kan. Untuk nombor 4 nya, dia setting dia tak boleh sama dengan yang nombor 1, 2, 3. Maksud tepek yang atas punya 2, 2, 2, 2, 2, 2 tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu kan. Yang tu 1 sampai 6 tu okey tak apa. Tapi nombor 7, nombor 8 kena jaga. Sama juga yang bawah punya. Untuk exhaust punya ada 1, 2, 3, 4 kan. Banyak orang kena macam ni. Satu mungkin sebab itu, satu lagi mungkin sebab ikat tak betul kan. Apa ada agak masalah ikat tak betul, ataupun masa dia orang pasang kan, gasket tu ada masalah, gasket tu ada crack ke apa ke kan, menyebabkan berlaku masalah lah. Ataupun yang jenis pakai silikon, yang tembak spray tu mungkin tak ada hal lah kan. Yang pakai silikon lapis pakai silikon ni bagus sebenarnya kan. Dia lebih cantik daripada tembak spray. Kalau pakai sapu pakai silikon pada gasket, top gasket ni kan, head punya gasket memang cantik pakai silikon. Tapi kena hati-hati, jangan sampai kita tertutup lubang minyak hitam ya. Kalau tertutup lubang minyak hitam memang parah lah, memang teruk lah jadi kereta kan. Dia akan jadi masalah yang lebih teruk lah. Itu cerita dia. Sebab Aru dah dapat detect nombor 4 ada masalah, nombor 1, 2, 3 pun pressure pun dah lari, dah kurang kan. Tak tahu apa masalah dia kan. Tapi bila dah buka kita tahulah masalah dia. Jadi sebab tu Aru terpaksa buat top overhaul kereta ni. Owner pun Aru dah maklum dah. Dia pun dah faham dan dia pun dah sedia maklum lah. Dia dah tahu lah. Cuma yang jadi masalah sekarang ni adalah masa Aru je lah. Masa Aru tak betul-betul tak cukup masa nak tumpu betul-betul pada kereta ni kan. Kita bukan tak mau tolong, kita tolong. Kita cuba tak ikhtiar kan. Tapi kadang-kadang kita pun ada kerja lain nak buat ya. Kita ni. Jadi pada ketika tu Aru pun buka lah dia punya head, nak tahu cerita dia. Kenapa pressure tu lari macam tu punya gila kan. Bila Aru buka, Aru dapat tahulah kan. Korang tahu apa berlaku dekat head dia ni.
Memang lah betul-betul tak boleh nak accept orang yang dulu buat top overhaul kereta ni kan. Memang buat kerja cikai, Aru cakap terang beritahu kan. Janganlah pemain kat luar buat kerja cikai macam ni. Korang tahu dia buat apa tau? Masa Aru buka head ni bengkok tau. Ni. Head ni bengkok memang biasalah sebab dia ada masalah head. Mungkin kereta ni ada pernah berlaku masalah overheat kan. Cuma owner dia, yelah orang owner dia perempuan kan, jadi dia mungkin tak tahu nak cerita kan. Dia bengkok dekat sini, dia tenggelam sini, naik kan. Okey, tak ada masalah lah yang tu. Yang Aru marah Komeng yang dulu tu, orang tahu dia buat apa tau? Dia pergi korek macam ni. Bila dia korek macam ni kan, dia korek macam ni, maksudnya dia ke dalam tau. Dia pergi kikis tu, dia kikis, dia tekan ke dalam. Dia tekan ke dalam, dia tekan ke dalam, tekan ke dalam. Bila buat macam tu, ada peluang pressure pergi ke sebelah. Ni, empat piston ni dia berkongsi pressure yang sama. Kan? Dia ada leaking pressure. Orang pressure yang ni pergi sini, sini pergi sini, sini pergi sini, sini pergi sini kan. Dia lompat tau. Korang tahu? Sebab dalam tempoh PKP Aru buat benda ni, macam mana nak pergi kedai machine shop pada ketika tu kan. Jadi Aru terpaksa skin sendiri dekat rumah tau. 3 hari Aru skin. Ni. Itu pun ada lagi sikit-sikit ni, nampak ni, tak habis. Tapi kira okey lah, dia dah rata lah kan, cantik. Tengok sebelah ni. Dia punya tahap teruk tak teruk, tengok lah. Walaupun sebelah sini dah cantik, dah cuci, bersih kan, tapi tengah dia masih ada lagi. Masih tak habis lagi. Ada lagi kesan-kesan yang belum habis lagi kan. Tengok, teruk tak teruk. 3 hari tau. 3 hari tu tak adalah sepanjang masa Aru buat kan. Tapi sepatutnya satu sesi Aru buat dah lepas dah kalau buat sendiri skim ni kan. Skim sendiri punya kan. Adalah teknik dia nak skim benda ni kan, nak bagi rata balik semula kan. Ada cara dia. Tapi biasa Aru buat satu sesi dah lepas dah mana-mana head kan. Macam head ni kalau nak ikutkan Aru baik pergi beli kedai potong lah, beli head lain lah kan. Susah nak buat dia. Banyak kerja, rumit kan. Ini Aru buat yang ni. Satu, dah tentu dia dah makan banyak dah sikit dah. Nanti mesti ada hal untuk setting kan. Setting nanti mesti nak kena pandai tuning. Setting untuk timing bell punya dengan setting yang ini kan. Sebab bimbang setting ni, kalau Aru pakai setting standard punya setting, buff ni bimbang dia terkena pada piston. Yang ni memang Aru nak kena jaga-jaga ni nanti setting ni. Sebab dia ni dah makan lebih kan. Terang makan lebih. Head ni kalau owner kena lagi sekali overheat kan, lagi sekali je dia kena tukar lah head lain. Tak boleh pakai lah head ni kan. Head ni memang sekali ni je boleh pakai. Terus-terang lah Aru cakap kan. Memang kalau nasib owner lah, Aru pun tak tahulah nak cakap apa. Sebab owner dia pun silap lah. Dia pergi buang thermostat kan. Bila kita buang, ni yang nak cerita pasal masalah thermostat ni. Thermostat korang kena pakai, baik pakai carburetor ataupun baik pakai injection. Thermostat jangan buang. Sebab apa thermostat jangan buang? Bila korang buang thermostat, temperature kereta punya performance dia tidak berada pada tahap yang betul-betul optimum tau. Bermaksud patutnya thermostat tu dia kontrol suhu. Jepun dah buat dah cantik dah kan. Ataupun mana-mana pengeluar kereta semua ada thermostat. Dia orang dah tahu dah thermostat ni apa guna thermostat ni kan. Dia orang dah pasang dah benda tu kan. Kenapa kita pergi buang kan benda tu? Memanglah negara kita ni negara yang panas kan. Tapi macam mana thermostat tu tetap perlu kan. Dia mengawal suhu enjin supaya berada pada tahap yang optimum untuk dia beroperasi sistem ni kan. Tapi kalau kita buang, air tu terus je lalu kan. Maksud enjin ni dia hidup, dia tak boleh terus jalan tau. Dia kena betul-betul panas baru kereta ni boleh jalan. Itu satu hal. Satu hal lagi, bila kereta ni tak berada pada tahap yang betul-betul optimum, dia punya haba dia, minyak hitam, dia tak akan berada pada tahap cair yang betul, kecairan yang betul kan. Bermaksud ada peluang minyak hitam tu dia mendap di mana-mana. Ini yang berlaku pada masalah kereta ni. Kan. Kereta ni yang nak jadi cerita pada asalnya Aru tak nak buat gearbox dia, dah jadi cerita Aru terpaksa buat gearbox dia sebab apa tau. Mari sini Aru tunjuk kat korang sebab apa yang berlaku. Aru dah siap dah kereta ni semua pada masa tu. Memang Aru nak pasang dah kereta ni kan. Tapi malangnya kereta ni minta Aru tak minta layan dia lebih lagi. Minta urut dia lebih lagi kan. Tak boleh nak pasang. Tahu sebab apa?
Memang kesian. Arwah pun kesian dekat owner. Tengok pomeng yang sebelum ni buat kerja macam ni kan. Kesian dia. Tahu tak sebab apa? Ni dia punya pasal. Inilah yang dikatakan lubang minyak hitam yang akan naik ke atas. Dah cukup, jangan tunjuk lama-lama. Lubang minyak hitam ni yang naik ke atas ni, yang naik ke atas head sana tahu kan. Dia akan pancut ni atas head tu. Tergerak di hati Aro pada masa tu piston produk bearing kan, dia beritahu lebih kurang 4 tahun lepas. Okey lah, acceptable lah 4 tahun lepas tukar kira okey lagi lah. Aro cuik-cuik dia punya piston pun okey, tak adalah orang kata kuat sangat goyang dia ada sikit-sikit lah, kira boleh acceptable lagi, boleh terima lagi kan. Itu Aro tak kisah kan, tapi Aro tegak hati, Aro nak check dia punya pressure dia kan. Jadi Aro pakai wrench biasa yang pada masa tu. Try pusing kat sana, puli dia ni kan. Aro try pusing. Bila Aro pusing je puli dia tak naik tau minyak hitam. Banyak kali Aro pusing pakai tangan, dia tak nak naik juga minyak hitam dia. Last Aro pergi ambil bateri kereta, sambung bateri kereta, start kereta kat dalam pakai kunci. Yang tu dah tentulah dia bagi kuat punya power sebab starter tolong gerakkan kan. Aro tengok bagulah minyak hitam naik. Itu pun naik sikit. Dia macam naik malu-malu je orang kata kan. Naik malu-malu segan-segan ni kan orang kata kan. Segan-segan dia malu-malu naik kan. Kata sudah lah kata. Kereta ni dah kena satu penyakit lain lah kata. Dia ada masalah apa tau. Pomeng, orang kat luar mesti tahu apa masalah dia. Bila minyak hitam tak naik dekat atas kan, dah tentulah tu yang kena tu. Tu yang jadi macam tu salah tu. Maksudnya minyak hitam atas tak cukup support, jadi atas terlalu panas kan, tak ada minyak hitam tak berapa naik, atas terlalu panas, tu yang bakar gasket. Bila bakar gasket tu yang berlaku pressure hilang tu, pressure loss. Punca dia minyak hitam sumbat, lubang ni sumbat kan. Maksud dalam ni dia ada berkerak dah. Tu sebab tak pakai thermostat punya pasal tu. Tu satu sebab lagi tak jaga minyak hitam. Owner ni memang terus terang Aro beritahu. Aro check. Bila Aro buka kat dalam, enjin betul dalam berkerak minyak hitam dia kat dalam ni. Kan? Ni kalau kau boleh tengok ni. Ini pun Aro dah kikir dah ni tahu. Ni nampak bekas kerak ni. Nampak ni. Ni kerak ni. Kerak-kerak ni banyak melekat bertepek-tepek dekat dalam ni. Kat dalam enjin ni kan. Yang ini kat takur ni Aro dah buang dah sikit-sikit. Aro dah kikis lah dengan scraper tu hari lagi tebal kerak dia kan. Dia punya horn pun kat sini pun itu hari pun banyak ni. Ini pun Aro dah cuci dah sikit dengan petrol itu hari dah goncang-goncang lah. Ni horn ni pun sama kena. Sebab apa? Satu sebab thermostat buang, satu sebab owner tak jaga minyak hitam. Memang malang lah orang yang buang thermostat. Orang boleh buang thermostat tahu, tapi kalau dekat tong sana tulis 5000 km, korang 4500 maksimum, korang kena tukar dah minyak hitam korang. Korang tak boleh tarik lagi dah. Sebab apa? Sebab kereta korang tak mampu untuk bawa minyak hitam tu kecairan dia kepada tahap yang lebih tinggi lagi. Sebab apa? Sebab enjin sejuk. Sistem enjin sejuk. Sistem enjin korang jadi sejuk. Sebab tu lah. Sebab korang tak ada thermostat. Sebab kalau korang ada thermostat tak apa. Enjin korang boleh pergi pada tahap yang paling tinggi lagi kan, pada tahap yang optimum, baru maksud dia mampu untuk cair lagi minyak yang dah pekat kan. Maksudnya korang boleh pakai minyak hitam tu bukan 5000, korang boleh tarik lagi 5500. Tapi kalau korang buat tanggal thermostat boleh, tak ada masalah. Kalau 5000, 4000 tu korang dah start dah nak kena tukar 4500 maksimum kilometer. Jangan tarik lebih-lebih. Korang tak ada peluang untuk tarik lebih. Malah korang ada kerugian turun ke belakang. Memang kita ada performance, boleh tambah ni orang kata tambah power lah kena-kenanya, tapi minyak tak same lah. Minyak safe pakai thermostat. Tu dia cerita dia kan. Cuma nak power je punya pasal kan. Nak power punya pasal, lepas tu nak bagi elak daripada kena orang kata overheat kan. Kira kalau kena overheat tak teruk sangat lah. Memang betul. Kalau ada apa berlaku overheat, kalau thermostat buang memang ada orang kata ada chance lah untuk selamat sikit kan. Tapi macam mana pun kalau korang nak tahu, kalau enjin panas, kecuali thermostat rosak je, dia jam je, dia tutup. Kalau dia tak tutup, dia macam itu. Dia tu sama je, dia lalu je kan. Itulah. Kalau tapi bila Aro buka je kat bawah kan, korang tahu jadi apa kereta ni. Memang Aro cukup parah. Ni. Tengok ni.
Apa yang korang nampak? Apa yang tak betul? Nampak tak apa yang tak betul? Nampak tak? Ni, salah pasang. Terbalik. Sepatutnya kedudukan enjin, ya. Kalau ikutkan kedudukan enjin dia macam ni tau. Inilah kedudukan enjin dia. Kereta sana, ni depan, ini duduk sebelah belakang, ini duduk sebelah depan. Maksud mounting yang besar duduk di sebelah depan, mounting yang kecil di sebelah belakang. Tak jadi soal yang tu, kan? Yang pasal terbalik lah. Yang jadi masalah yang ini terbalik. Ini sepatutnya dia kena pusing. Ni. Okey. Orang rumah dah cukup. Jangan tunjuk lama-lama. Okay. Dia sepatutnya mounting ni dia kena tahan macam ni tau. Macam ni dia kena tahan kedudukan dia. Bukannya macam ni. Kereta ni sekarang ni dia macam ni, dia tahan enjin. Nampak? Dia sepatutnya dia tahan macam ni. Ataupun ada setengah pomen juga salah pasang. Bukan dia setakat pasang macam ni, dia pasang macam ni pun habis, koyak. Bila mounting koyak, itu yang berlaku rosak. Leaking tu, leaking dekat takung, leaking dekat gearbox. Bila gearbox punya minyak kurang, kan, minyak gearbox kurang, dia tak mampu untuk menggerakkan gear-gear kat atas. Gearbox pun jadi kong. Itu yang kena kat kereta ni tu. Masalah dia berpunca pada inilah punya masalah. Inilah. Itu yang geram tu. Masalah punya pasal, kan. Tak pasal-pasal dia punya ni, bush ni pun habis rosak tau. Ni gegar, enjin gegar punya pasal. Habis semua kena. Sikit punya masalah je. Dia tak rosak, dia crack sikit je. Tapi dia menyebabkan masalah. Nampak? Yang ni jadi teruk. Biasa dia kena yang ni dulu. Yang ni mesti kena punya dulu. Ni. Hati-hati ni. Orang dekat luar sana pakai Wira, kalau tukar mounting bawah, tengok pomeng dia pasang macam mana. Adakah dia pasang macam ni kedudukan dia, atau macam ni, atau macam ni. Tengok betul-betul. Pastikan dia pasang macam ni, ya. Dia pegang enjin. Kedudukan getah dia tu ni. Getah ni silang ni dia sepatut ke sana, ya. Bukan ke sini, ya. Itu. Kemudian ada apa kecewa? Orang yang pasang takung ni, kan, dulu dia buat kerja, dia pasang takung ni. Dia terus pasang gam dia, tak ada gasket. Kan, sensor tau nak keluar ni takung ni, tak ada gasket sebab dia dah bocor. Sebab gasket ni masalah dia bukan gasket, silikon ni, dia pasang gam ni, gam silikon ni. Kalau dia ada berlaku gegaran dekat situ, gegaran kereta dah putus tu, dia bergegar, dia koyak tau, silikon tau. Silikon dia koyak. Bila orang ketatkan lagi skru, biasa orang macam tu lah. Pomen air leaking lah, dia pun baring bawah, dia pun ketatkan je skru. Tahu tak, bila korang ketat skru ni, dia putus tau. Tu masalah silikon. Dia mudah putus, dia mudah crack. Sebab itulah kereta ni dah didatangkan dengan pakai gasket. Belilah gasket dia, kan mahal pun, dalam RM15 je. Lebih kurang pun RM25 je sekeping gasket dia, kan. Murah je gasket dia. Ada setengah kedai kalau korang pandai tune, pandai adjust, lagi mudah lah dapat gasket dia. Ini kita pasal takung, kan. Tapi sebab yang pasal minyak hitam punya pasal tak naik tu, kan, Arul dah tahu dah. Mesti kena punya lah dekat dia punya conduit bearing, kan. Sekejap Arul ambil dia punya conduit bearing lama je. Tengok apa yang berlaku. Tengok. Dia punya piston pun Arul dah cuci dah, kan. Lebih kurang lah, lebih cuci. Nanti Arul cuci lagi lah, kan. Sebab benda ni dah tinggal lama. Okey, nampak dia dah makan dah kat dalam. Tu sebelah dalam tu dia dah makan. Nampak? Dia dah makan dah. Sebab apa? Minyak hitam tak sampai. Apa boleh buat? Jadi kereta ni pada asalnya Arul hanya perlu buat overhaul je, tapi sekarang ni dah jadi lain dah. Arul terpaksa buat general overhaul, terpaksa turun benda ni, kan. Ini Arul terpaksa turun, terpaksa servis dia punya pump, lepas tu terpaksa cuci dia punya lubang-lubang yang kecil-kecil tu ke dalam tu. Semua lubang-lubang minyak hitam tu Arul kena servis, kena cuci, kan. Supaya minyak hitam tu jadi cantik je lalu semua, kan. Kemudian pada ketika tu pun Arul perasan dah dia punya gearbox dia, bahagian tengah dia, kan, dia ada OC untuk flywheel nya, ada OC, flywheel punya OC. Yang sebelah gearbox pun dia ada OC, kan. OC tu dah ada masalah. Dia ada keluar minyak gearbox kat situ. Keluar. Kemudian kat takung tu pun ada leaking keluar. Dekat drive shaft dia pun sama lah, ada lah.
leaking keluar. Itu semua sebab mounting punya pasal lah. Angkara mounting punya pasal. Tengok berapa banyak kena dekat owner. Kesian owner kata kena kes macam ni kan. Memang Arul betul-betul tak puas hati lah macam ni. Sebab tu lah Arul sendiri pun kereta Arul buat sendiri A to Z kan. Korang percaya tak percaya, Arul punya kereta Arul hantar bengkel kedai kereta, Arul tukar tayar je. Elemen pun Arul buat sendiri kan. Bukan Arul tak percaya orang kat luar, percaya kan. Tapi dah banyak kali terkena kan. Banyak kali terkena, jadi kita jadi serik lah. Bila jadi serik ni, itu yang Arul jadi tak puas hati. Arul belajar sendiri, Arul buat sendiri kan. Buat sendiri lagi puas hati kan. Kita yang buat sendiri kan. Jadi kita tahulah apa masalah, kita boleh rasa kereta tu apa masalah dia kan. Jadi yang kes ni memang Arul betul-betul lah kesian kat owner. Tak pasal-pasal, kena turun betul dia punya bahagian blok dia kan. Bila dah turun blok, ada halang-halang turun blok, kita dah tahu dia punya gearbox ada masalah kan. Jadi Arul terpaksa sembil lah. Gearbox ni Arul dah tahu dah dia masalah dia apa tahu. Yang pertama dia ada masalah dekat dia panggil buff body tau. Buff body dia nantilah Arul buka nanti, Arul belanja dengan orang, Arul tunjuk. Memang kotor, confirm kotor. Garanti Arul cakap kotor punya. Sebab minyak dia dah turun kan. Minyak dia dah kurang, dia selalu bergerak dalam keadaan minyak gearbox yang kurang kan. Sebab tu dah ada bunyi lalat tu. Bunyi lalat tu datang daripada getah dekat dalam tu, dia ada clutch kan. Clutch tu getah tu, OC yang getah punya tu, getah dia panggil O-ring tu, itu semua dah keras dah. Maksudnya bunyi lalat tu bunyi maksud minyak yang daripada bawah ni dia nak pergi atas, dia macam lepas tak lepas tu dia bunyi tu kan tu. Yang tu nanti Arul belanjalah korang masa Arul overhaul ni satu-satu lah kita buat, kita tolong satu kan. Korang lah ni nak belajar benda ni kan. Lepas tu kereta ni adalah sikit-sikit masalah, owner minta tolong tukar horn. Lepas tu dia ada meter punya masalah. Meter dia jarum bergerak, mileage tu bergerak cantik kan, cuma mileage dia saja yang tak bergerak kan. Kilometer tu dah berapa km bergerak kan, yang itu je dia tak dia rosak kan. Yang tu owner minta tolong Arul buat lah, yang tu kacang tu senang tu nanti Arul, yang tu pun Arul bagilah kat korang kan. Kalau ada cameraman lah, kalau tak ada cameraman Arul minta maaf banyak-banyak lah. Okay, cerita pasal vlog pun habis, yang tu pun dah habis, yang tu pun dah habis cerita. Arul rasa itu sajalah buat masa ni untuk pasal cerita pasal kereta ni. Cuma dalam proses Arul buat tu nanti Arul akan tunjuklah kat orang, dekat korang satu-satu. Ni macam ni. Ni pump, dia panggil pump petrol tau. Mula-mula pun banyak komen pun yang akak tu jumpa, owner tu jumpa kan. Dia cakap pump ni ada masalah, tapi bila betul-betul Arul check kan, pump ni tak ada masalah pun. Okey, cantik. Tak ada masalah pun. Cuma sebab komen pada ketika tu dia orang tak tengok kereta. Satu, dia orang tak tengok kereta. Satu lagi ada yang tengok kereta tapi dia jadi bingung. Mungkin sebab dia banyak lagi kereta lain nak menghadap kan. Jadi dia orang ambil keputusan yang mudah, tukar ini, tukar itu kan. Nanti kalau ada problem lagi, okey, tak overhaul. Lepas tu jumpa sikit-sikit sana. Tu lah. Tapi Arul tak suka kerja macam tu. Arul suka terus one shot tengok apa masalah dia kan. Lepas tu baru Arul buat. Tak maulah ni sikit-sikit nanti owner pun marah, betul tak? Biar kita pak tu cerita owner, okey ni kau punya masalah tu. Owner pun tak adalah terkejut sangat bila apa ni, dia dah tahu kan. Ini kalau satu, oi, kita pun sakit hati, betul tak? Okey, tu sahaja untuk segmen khasiat dan petua. Kita Arul upload pada masa yang lain lah ya. Tapi Arul shoot hari ni juga Arul shoot benda ni kan. Tapi kita buat pada hari yang lain. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi